Hai, selamat kembali ke channel saya. Nama saya Hafiz. Saya seorang fotografer dan saya buat video-video yang berkaitan dengan fotografi dekat channel saya ni. Dalam video yang minggu lepas, saya ada bercakap tentang top 8 gear untuk fotografer kan. So, hari ni saya nak cakap tentang salah satu item yang saya sebut dalam video minggu lepas tu, tapi dengan lebih detail sikit. Kalau korang belum tengok lagi video yang minggu lepas tu, pastikan korang tengok dululah video yang minggu lepas tu, ataupun lepas korang tengok video ni pun boleh juga kalau korang nak tengok. Tak kisahlah mana satu korang nak tengok dulu, janji korang tengok je video yang minggu lepas tu sekali. Okey. Jadinya dalam video kali ni saya nak terangkan sikit tentang lens, apa perkara yang korang perlu tahu berkenaan dengan lens. Ini lebih kepada basic lah, macam mana kita nak kenal lens kita. Ini khas untuk fotografer yang apa orang cakap, yang beginner ataupun yang baru nak belajar macam tu. Okey, macam yang korang boleh nampak kat belakang saya ni ada beberapa jenis lens lah. Jadinya hari ni saya nak terangkan sikit lah tentang lens-lens ni, macam mana kita nak kenal jenis-jenis lens. Okey, untuk lens ni kita ada 4 perkara. Okey, ini 4 perkara yang kita perlu tahu tentang lens. Yang pertama iaitu adalah dia punya focal length, dan juga yang kedua adalah aperture. Yang ketiga dia punya focus system, dan juga yang keempat adalah IS ataupun image stabilization. Sebenarnya ada banyak lagi yang kita perlu tahu berkaitan dengan lens ni, tapi cukuplah setakat 4 perkara tadi saja yang kita perlu tahu sebagai permulaan. Okey, kita terus pergi kepada perkara yang pertama yang korang perlu tahu tentang lens, iaitu focal length. Macam yang korang boleh nampak dekat belakang saya ni, kat sebelah saya ni ada beberapa jenis lens kan, dan setiap lens ni dia berbeza dia punya focal length dia tu. Okay, kalau kita tengok dekat lens ni, dia ada tulis tau dekat atas ni information dia, ataupun dekat bawah ni dia ada dia punya scale lah. Okay, dekat atas ni ada tulis 16 hingga 35 mm. Okay, 16 35 mm tu adalah dia punya focal length. Okay, focal length ni dia diukur menggunakan milimeter, dan dia bukanlah ukuran macam jarak yang secara fizikal tau. Dia adalah ukuran dari segi magnification. Okay, dia bukan jarak macam kalau 16 mm gambar lens ni boleh ambil gambar pada jarak 16 mm gitu. Dia bukan macam tu. Okay, ini adalah dia punya ukuran untuk magnification dia lah. Magnification ni apa nak cakap bahasa Melayu, macam kanta pembesar tu kan. Okay, ni ukuran dia lah. Maknanya lagi tinggi nilai focal length ni, contohnya ini 35 mm kan. So 35 mm ni gambar tu akan jadi lebih besar lah daripada 16 mm, ataupun dia jadi lebih zoom in macam tu. Okey, untuk contoh yang lebih lebih senang nak faham lah. Okey, 70 mm hingga 200 mm kan. So lagi tinggi nilai focal length tu, lagi tinggilah dia punya magnification tu, lagi tinggi dia punya zoom in tu. Okey, lagi jauh kita boleh zoom in. Okey, 200 mm lagi tinggilah dia punya magnification berbanding dengan 7 mm. Okey, senang cerita dalam bahasa Melayu, orang kita cakap kan, 200 mm ni lagi zoom in lah, dan 70 mm ni lagi wide daripada 200 mm. Okey, ini wide dengan tight. Okey, so itu adalah focal length. Dia bukannya jarak. Okey, dia adalah nilai magnification bahasa Melayu apa? Magnifikasi ke? Macam pelik magnifikasi kan, pembesar lah senang cerita kan. Dia macam teropong juga. So ini nilai dia punya magnification, bukan nilai jarak. Ini tak bermaksud kita boleh ambil gambar pada 70 mm. Okay, 70 mm tu berapa? Malah jauh mana sangat 70 mm kan. So ini bukan dari segi jarak, jarak fizikal yang betul-betul jarak tu. Dia adalah jarak ukuran untuk magnification. Okay, lagi satu yang korang perlu tahu tentang focal length ni adalah crop factor. Okay, macam lens yang saya tunjuk dekat korang ni, ini adalah lens untuk kamera jenis full frame tau. So kalau lens ni kita gunakan pada kamera yang jenis APS-C sensor, dia punya nilai focal length tu jadi berbeza. Okay, senang cerita macam ni lah. Korang anggap kamera yang saya rekod video sekarang ni adalah kamera full frame, dan dia berada pada 16mm dekat lens dia yang dipakai ni. Okay, ini kamera full frame pada 16mm. Katakanlah saya masuk lens yang sama, tapi saya tukar kamera saja. Saya tukar kepada
kamera APS-C ataupun crop factor punya kamera kan. So saya masuk lens yang sama 16mm pada kamera APS-C dan dia akan jadi lebih kurang macam ni. So dia akan crop sikit. 16mm pada kamera APS-C dia tak sama wide macam 16mm pada kamera full frame. So 16mm pada kamera APS-C lebih kurang macam 24mm pada kamera full frame. Okey, macam tu boleh faham kan? Jadi clear lah dekat situ lens untuk full frame dia tak sama dengan lens untuk kamera APS-C. Walaupun lens full frame boleh masuk dekat kamera APS-C, tapi dia ada perbezaan dari segi dia punya field of view dia disebabkan oleh crop factor. Okey, saya pun letih nak explain benda tu sebab saya pun tak pandai nak explain kan. So kita move on kepada perkara yang ketiga tentang focal length ni. Setiap lens ni dia berbeza kan. So ini jenis yang zoom. So dia ada range lah, focal length dia ada range antara 70mm hingga ke 200mm. Yang ni kita panggil sebagai zoom lens lah, kebanyakan orang kita panggil, ataupun kita panggil sebagai variable punya lens. Okay. Dan ada satu lagi jenis lens, dia adalah jenis fixed focal length. Okay. Yang ni 35mm. 35mm ni kita tak boleh nak zoom in, kita tak boleh nak zoom out. Sebab tu kita panggil dia sebagai fixed lens. Okay. Ini fixed dari segi focal length lah. Dia tak sama macam lens 70 ke 200 tadi yang kita boleh zoom in dan juga zoom out. Kalau untuk lens yang 35mm ni, kita kalau nak zoom in kita kena pakai kaki kita lah, kita kena gerak ke depan. Okey, kita pergi kepada perkara yang kedua, iaitu tentang aperture pada lens kita. Aperture ni dia sebenarnya terletak pada lens tau. Dia tak macam shutter speed, dia terletak dalam body camera. Okey. So aperture ni dia ada dalam lens kita. Macam jap. Lens ni rasa tak boleh tunjuk sebenarnya. Okey. Okay, sebagai contoh ini lens lama lah, ni lens vintage kan. Saya nak tunjuk contoh je kat korang. Okay, korang tak pastilah korang boleh nampak ke tak. Dalam lens ni dia ada, kita panggil sebagai aperture blade. Itu adalah aperture dalam lens lah. Yang ni saya buka dan saya buka dan tutup. Mungkin korang boleh nampak, mungkin korang tak boleh nampak kan. Harap-harap korang boleh nampak lah. Okay, itu adalah aperture yang terletak dalam lens. Aperture ni selalunya dia akan tertera lah pada lens tu. Korang boleh nampak dekat bahagian atas lens ni, dia ada tulis lah information tentang lens korang tu. Korang boleh nampak dia punya focal length. Contohnya ni 35mm dan juga dia ada tulis 1.4. 1.4 tu adalah nilai aperture. Dan pada lens ni maksud dia kat sini 1.4 tu adalah bukaan aperture yang paling luas lens ni boleh buka. Kalau korang nak tahu berapa luas lens korang boleh buka aperture dia tu, korang boleh tengok lah dekat lens korang tu, dia akan tertera lah nilai aperture yang paling luas lens korang boleh buka. Macam ni 2.8 dan juga yang lens 35 saya tunjuk tadi ni 1.4. So 1.4 ni lebih besar lah daripada 2.8. Okay. Untuk aperture ni dia punya nilai dia tu terbalik tau. Lagi kecil dia punya nilai tu, lagi besar bukaan aperture tu. Okay. Lagi besar dia punya nilai tu, lagi kecil dia punya bukaan aperture. Okay. Contohnya saya tunjuk balik guna lens yang vintage ni. Okay. Ini f2, aperture 2 kan, nilai kecil kan. Dan ini aperture 16, nilai besar tapi bukaan aperture dia kecil. So dia tutup sikit lah, dia jadi kecil lah aperture tu berbanding dengan f2 yang dibuka sepenuhnya macam ni. Okay. So dia terbalik aperture tu dengan dia punya bukaan. Okay. Ingat nilai yang kecil bersamaan dengan bukaan aperture yang luas, dan nilai yang besar bersamaan dengan bukaan yang kecil. Okey, itu dia terbalik sikit tentang aperture ni. Dan selalunya saya lupa nak mention tadi, selalunya kalau dekat lens tu dia tulis 1.4, itu adalah bukaan yang paling besar lah. Pada lens tu dia tak boleh nak buka lagi besar daripada 1.4 ataupun 1.4. Dia tak boleh nak buka lebih daripada 1.4. Contoh nak buka 1.2 tak boleh. Kalau nak buka kecil lagi daripada 1.4, contohnya 2.8 ataupun 5.6, tak ada masalah. Okey. Selalunya yang tertera dekat lens korang tu adalah bukaan yang paling besar lah. Dia tak akan tunjuk bukaan paling kecil. Kalau korang nak tahu bukaan yang paling kecil pada lens korang tu, korang kena tengok dalam dia punya spec sheet ataupun dalam dia punya manual. Okey. Aduh. Bukan lens saya. Okey, aperture ni pun dia lebih kurang macam focal length tadi. Dia ada jenis yang fixed dan dia ada jenis yang variable aperture. Okey. Untuk lens yang 35mm yang saya tunjuk dekat korang ni, in fact semua lens yang ada dekat atas ni adalah jenis fixed aperture. Okey.
So dekat sini dia ada tulis 1.4 saja kan. So maksudnya dekat sini 1.4 tu lens ni adalah lens fix lah. Paling besar dia boleh buka 1.4. Tak bermaksudnya kita tak boleh tukar nilai aperture ni. Kita boleh tukar. Cumanya kalau kita guna lens macam contohnya macam lens ni lah 16 hingga 35mm kan. Ini dia tulis 2.8 punya aperture. So dia adalah lens yang fixed aperture juga. Jadinya kalau kita guna lens ni, tak kisah pada range focal length yang mana-mana pun, kita still lagi boleh gunakan nilai aperture 2.8. Okay, itu yang jenis fixed aperture. Okay, kalau yang jenis variable aperture, contohnya macam lens ni lens untuk kamera APS-C saya, untuk kamera yang saya selalu guna ni lah. Okay, 10 hingga 22 mm. Okay, dan dia ada tulis kat situ nilai aperture dia adalah 3.5 hingga 4.5. Dekat sini maksud dia nilai aperture 3.5 tu dia hanya akan boleh digunakan pada focal length 10mm saja. Okey, kalau kita zoom in lens kita, contohnya pergi kepada 14mm, dia takkan jadi aperture 3.5 dah. Dia akan increase sikit secara automatik sebab dia memang terpaksa increase lah, senang cerita. Okey, contohnya pada 14mm dia mungkin akan jadi aperture 4 macam tu. Okey, kalau kita pergi kepada 22mm dia akan jadi 4.5 lah. Sebab dia kat sini dah ada tulis dah 3.5 hingga 4.5. Maksud dia kat sini 3.5 pada 10mm, 4.5 pada 22mm. Tu maksud dia aperture yang paling besar dia boleh buka lah pada focal length tersebut. Okay, jadinya kalau korang berada dekat 22mm pada lens yang variable aperture ni, korang tak boleh buka lebih besar daripada 4.5 dia punya aperture. Kalau korang nak buka kecil lagi, contohnya nak buka aperture 8 ataupun 11, tak ada masalah, semua lens boleh buat. Cuma dia tak boleh buka lebih besar daripada 4.5. Dia tak boleh pergi kepada 3.5 boleh, tak boleh. Okay, itu adalah salah satu yang cakap apa, kekurangan lah lens yang variable aperture. So kalau tanya saya mana lagi bagus, lens yang jenis fixed aperture tu lagi bagus lah kan. Macam ni 2.8 kan, 16 hingga 35mm. So kalau saya guna pada 16mm, saya boleh guna aperture 2.8, still lagi boleh guna. Dan juga kalau saya pergi kepada focal length 35mm, saya still lagi boleh guna f2 2.8. So aperture tu dia tak berubah bila saya tukar focal length. Okay, itu yang jenis fixed lah, fixed aperture. Kalau yang jenis variable aperture ni dia akan berubah lah mengikut kita punya focal length. Okay, kita pergi kepada yang ketiga, iaitu focus system. Okay, semua lens yang ada kat belakang ni adalah lens yang jenis ada sistem autofocus, kecuali satu lens saja, iaitu lens yang ni. Ini adalah lens vintage, lens lama dia tak ada motor autofocus dalam lens tu. Jadinya lens-lens yang ada kat belakang ni semua kita boleh gunakan menggunakan sistem autofocus. Okay, untuk lens yang contohnya lens ni kan, so kat sini kita ada option lah, sama ada kita nak guna autofocus ataupun manual focus. Tapi kalau lens yang jenis manual focus, kita tak boleh nak tukar kepada autofocus sebab dia tak ada motor dalam lens. Okay, untuk lens yang jenis ada autofocus ni, dia ada satu motor lah dalam lens ni yang menggerakkan lens tu secara automatik bila kita nak ambil gambar. So kita boleh gunalah autofocus ni untuk ambil gambar. Kalau lens yang vintage ni selalunya kita akan fokus secara manual lah kan. Kita tak ada motor dalam lens ni, so kita terpaksalah fokus secara manual untuk kita ambil gambar. Kebanyakan lens-lens yang moden sekarang ni semua dah ada autofocus, cuma yang bezanya adalah dia punya performance sajalah, sama ada dia tepat dan laju ataupun perlahan ataupun tak tepat mana kan. So bergantung pada jenis lens lah dia punya performance autofocus tu. Dan juga selalunya lens-lens yang jenis manual focus ni adalah lens yang jenis vintage tau. Kalau korang beli lens-lens yang untuk kamera filem lama-lama kan, selalunya dia datang dengan manual focus saja, dia tak ada autofocus. Okay, tapi ada kelebihan juga lens-lens yang vintage ni, sebab dia punya dia punya gambar tu nampak macam lain sikit kan, nampak vintage sikit. Tapi itu kelebihan dia lah, cuma kekurangan dia kita tak boleh gunakan autofocus. Okay, macam mana nak tahu lens kita ada autofocus ataupun tidak? Korang boleh tengoklah pada tepi lens tu, dia akan ada button yang ditulis AF dan juga MF. So dekat sini korang boleh tahulah, dan juga korang boleh select mode mana korang nak, sama ada nak gunakan MF iaitu manual focus ataupun AF iaitu autofocus. So dia adalah dekat tepi lens tu. Sekarang ni banyak lens yang baru-baru dah ada dah, semua ada autofocus. Tapi korang kena hati-hati juga, ada certain brand contohnya macam Rokinon ataupun
dekat Malaysia kita panggil brand tu apa, Samyang kan. Walaupun dia lens yang baru, kadang-kadang ada lens yang brand Samyang tu dia tak ada mode autofocus. So hati-hatilah sebelum korang beli tu, kalau korang yang jenis memang rely on autofocus kan 100% bila korang nak ambil gambar. So macam tu lah, korang nak tahu lens korang tu ada autofocus ke tak, pastikan korang tengoklah dekat tepi tu, dia ada tulis lah AF dan juga MF. Kalau dia tulis MF saja, maknanya lens tu tak ada autofocus lah. Dan kalau dia ada tulis AF tu, maksud dia ada autofocus. Okay, selalunya lens yang ada autofocus dia boleh buat manual focus. Okay, tapi lens yang manual focus tak boleh nak tukar kepada autofocus. Okay, itu saja tentang sistem fokus pada lens kita. Kita pergi kepada perkara yang terakhir sekali, iaitu tentang IS ataupun image stabilization. Apa itu IS? IS ni dia adalah image stabilization, nama penuh dia, dan dia ni tujuan dia ada pada dalam lens kita ni adalah untuk dia stabilkan gambar kita. Okey, bila kita nak ambil gambar secara handheld ataupun orang cakap apa, pegang pakai tangan, selalunya walaupun kita pegang pakai tangan, kita rasa kita dah pegang secara betul-betul stabil lah kan. Tapi sebenarnya dia ada sedikit orang cakap apa, macam micro movement ataupun pergerakan yang minimum lah. Okay, so pergerakan yang minimum tangan kita buat tu, walaupun kita rasa kita dah pegang secara betul-betul stabil, kan, dia ada pergerakan tu lah yang membuatkan gambar kita tu jadi tak berapa nak sharp, disebabkan satu benda ni yang dipanggil sebagai motion blur. Okay, so motion blur tu menyebabkan gambar kita tu jadi tak sharp. Okay, so dekat situlah kita gunakan lens yang ada IS tu. Dia kelebihan dia, lens ni ada ke tak? Lens ni tak ada. Macam lens ni, dia ada tulis dekat lens ni image stabilizer. So maksud dia dekat dalam lens ni ada IS lah. So kalau kita tekan, kita switch dia punya button tu kepada on, maknanya dekat lens ni dia akan on lah dia punya stabilizer tu, dan dia akan pastikan gambar kita tu jadi lebih stabil. Walaupun kita punya kamera tu, anggaplah saya ada pegang kamera sekarang ni kan, walaupun masa kita pegang kamera tu dia bergerak sikit kan. So stabilizer ni dia akan pastikan kita punya gambar tu jadi stabil lah. Dia akan ikut kita punya movement tangan kita tu dan pastikan dia dalam keadaan stabil. Kalau kita off, dia akan gambar tu akan jadi blur sikit disebabkan pergerakan pada tangan kita. Dia bergantung juga kepada nilai shutter speed yang kita gunakan. Dia jadi lebih berguna bila kita ambil gambar pada nilai shutter speed yang agak perlahan lah. Sebab kalau kita guna shutter speed yang laju ni, selalunya kita boleh avoid motion blur, sebab motion blur ni dia bergantung pada nilai shutter speed juga kan. So stabilizer ni sangat-sangat berguna lah kalau kita nak ambil gambar menggunakan tangan, dan juga guna shutter speed yang agak perlahan untuk keadaan-keadaan yang tertentu kan, yang terpaksa lah guna shutter speed perlahan. Jadinya kita on lah kita punya stabilizer ni, dan dia akan compensate lah kita punya pergerakan tu, dan pastikan gambar kita tu dalam keadaan yang sharp walaupun kita guna shutter speed yang agak perlahan. So ini dia punya benefit dia lah, lens yang ada image stabilizer ataupun image stabilization. Okay, tak semua lens ada IS ni tau. Ada lens dia memang tak ada, dan ada lens memang adalah IS tu. Contohnya macam lens makro ni, Canon 100mm, dia ada IS. Lens 24-105 ada IS. Saya letak sini balik. Lens wide angle 16-35 tak ada IS. Lens prime lens ni 35mm 1.4 tak ada IS. Lens vintage ni memang tak ada lah. Okay, dan juga lens yang telephoto ni 70 hingga 200mm dia ada IS. Okay, dia ada certain lens ada IS tu, image stabilization tu, dan ada certain lens tu dia memang tak ada IS. Jadinya bagi saya IS ni bagus lah, sebab dia akan remove kita punya motion blur yang kita buat disebabkan oleh pergerakan tangan kita sendiri, tangan kita yang tak stabil ni. So dia akan buang lah pergerakan pada tangan kita tu. So baguslah kalau lens tu ada IS. Tapi kalau tak ada pun nak buat macam mana kan, bukan semua lens ada IS. Selalunya lens yang ada IS ni adalah lens yang dia punya focal length tu agak tinggi sikit. Okay, kalau macam lens yang mana tadi, ni macam ni kan, 16mm, dia adalah wide angle kan. Selalunya lens yang wide angle ni kita guna ambil gambar menggunakan tripod, untuk ambil gambar landscape kan. So kalau dah guna tripod mungkin dah tak ada pergerakan sangat kot. Sebab tu kot dia tak boboh IS dalam
dalam lens ni. Saya pun tak pasti kenapa dia tak letak IS. Kan macam lens 35mm ni mungkin sebab kita boleh gunakan aperture 1.4, so kita boleh guna shutter speed yang lebih tinggi. Agaknya lah sebab tu dia tak letak IS kot dalam lens ni. Saya pun tak tahu kenapa. Okay. Tapi kalau ada IS tu sebenarnya lagi bagus lah. Dia akan cakap apa, kurangkan sikit lah risiko gambar kita tu jadi blur disebabkan motion blur yang terjadi daripada kita punya pergerakan tangan kan. Jadinya itu sajalah tentang lens, dan IS tu adalah perkara yang terakhir lah yang korang perlu tahu pada lens korang tu. Sebenarnya ada banyak lagi tapi cukuplah setakat tu je kan. Alright, setakat ni sajalah untuk video kali ni. Harap-harap apa yang saya explain tadi tu, tak tahulah korang boleh faham tak. Harap-harap korang faham lah apa yang saya explain tu. Saya memang apa cakap apa, tak pandai sangat lah nak explain dengan detail, dengan cakap dengan cemerlang kan. Okay. Saya harap korang faham lah apa yang saya cuba terangkan dekat korang tadi tu. Dan macam biasa, kalau korang ada apa-apa soalan ataupun cadangan, korang boleh tinggalkan dekat ruangan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan juga share dengan kawan-kawan korang kalau korang suka konten yang saya buat ni. Okay, sekian, terima kasih daripada saya. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.